adakah itu The Lost Pyramid of China? Di China, kalau kita lihat ada banyak makam-makam para maharaja terdahulu. Okey, soalannya, kenapa mereka membina makam-makam ini? Pada mereka, makam adalah satu simbol kekuasaan dan simbol kekayaan kepada mereka. Dan mereka berpendapat bahawa sesiapa yang mempunyai makam paling besar, mereka lah yang paling mulia. Saya akan memulakan perbincangan ini dengan menjelaskan kandungan pertama yang terdapat dalam dokumentari tersebut, iaitu tentang Maharaja pertama China, Maharaja Qin Shi Huangdi. Antara tindakan pertama baginda sebagai seorang raja ialah memerintahkan pembinaan makamnya. Hal ini kerana baginda seorang yang takutkan alam selepas kematian. Sebelum membina makam, mereka telah mengalihkan aliran yang mengancam dengan membina empangan yang besar. Apa yang menarik bagi saya ialah mereka telah membina makam tersebut menggunakan bahan struktur yang luar biasa, iaitu dengan menggunakan tanah. Selain itu, bagi memastikan pembinaan makam yang berjaya, mereka telah membuat dua perkara ini, iaitu yang pertama, mereka menggunakan beras pulut untuk mengikat tanah tersebut. Yang kedua, mereka telah mengetuk dan memukul tanah-tanah tersebut sehingga ia menjadi tebal seperti konkrit. Baiklah, apa yang sangat menarik ni, apa yang sungguh menakjubkan tentang makam Maharaja Qin ini? Sekiranya kita ingin tengok dan kita ingin tahu kepada legenda dan misteri, bumbungnya ibarat kita melihat kepada bintang-bintang yang sungguh cantik, ibarat dia berada di syurga. Dan pula lantainya banyak ada sungai-sungai dan lautan-lautan yang penuh dengan merkuri dan juga mempunyai istana-istana untuk Maharaja Qin, namun kepada teknologi yang sungguh hebat dan juga cara pembinaan yang sangat-sangat menakjubkan, Maharaja Qin ini merupakan seorang maharaja yang paling kejam. Saiznya patutnya adalah lagi besar, di mana saiz asalnya sepatutnya 115 meter tinggi dan 500 meter luas daripada setiap sisi, dan seterusnya ia adalah 5 kali ganda lagi besar sepatutnya pada saiz dulu berbandingan dengan sekarang, dan ianya adalah 4 kali ganda lagi besar daripada piramid di Mesir. Dan kenapa dan apa yang jadi seterusnya setelah Maharaja mati, mereka kumpul beramai-ramai untuk memberontak dan menjatuhkan dinasti Qin. Selepas dinasti Qin hancur, maka terbentuklah dinasti baru, iaitu dinasti Han yang diketuai oleh Raja Han sendiri. Jadi sewaktu itu Raja Han juga membina makam yang tidak tahu kebesarannya kerana apakah arkeologi tidak menjumpai makam-makam tersebut. Tetapi dalam sejarah mengatakan Raja Han tidak mahu menyusahkan rakyat Cina seperti yang dibuat oleh Raja Qin semasa dinasti Qin. Jadi mungkin makam tersebut lebih kecil semasa dinasti Qin, dan makam tersebut digunakan untuk menakutkan musuh-musuh mereka, iaitu The Han sewaktu itu. Namun di dalam video itu juga terdapat banyak ilmu seperti ilmu perubatan, iaitu menyegarkan mayat yang telah ditanam walaupun bertahun lamanya. Dinasti Tang pada 618 hingga 907 adalah salah satu zaman yang terbesar dalam sejarah Imperial China. Ini adalah zaman keemasan reformasi dan kemajuan budaya menjadi landasan bagi dasar-dasar yang masih diperhatikan di China pada hari ini. Alasan yang menyebabkan kemunduran Tang di antara dominasi pada kasih wilayah pemisah fazan dan konflik Qin ialah dominasi pada kasih selama dinasti ini tidak ada tanding dalam sejarah China. Kedua adalah pemberontakan Perdana yang merupakan salah satu faktor luaran yang secara langsung menyebabkan penurunan. Perbezaan utama adalah kemerdekaan dinasti Cina sebelum Tang adalah insolusi dinasti Tang merangkul dunia. Tang awalnya mengaku agama Buddha. Dan akhir sekalinya, Maharaja besar Tang harus mempunyai kubur yang sangat besar dan tinggi. Tetapi apabila membuat mangkung gunung, mengali batang mempunyai ramai pekerja apabila membina mangkung gunung. Sekurang-kurang mempunyai 10,000 pekerja. Oleh itu, tidak dapat cukup pekerja dan ketika mampang kubur tidak dapat disiapkan. Maka dengan ini terbuktilah bahawa makam adalah salah satu elemen penting bagi dinasti China kuno. Pada masa hadapan, ahli arkeologi mungkin
dapat membuka lebih banyak makam daripada dinasti Qin, dinasti Tang dan juga dinasti Han. Hari itu mungkin tidak akan pernah tiba dan mungkin kita tidak akan sempat pun tahu apa sebenarnya yang berada di dalam makam-makam tersebut. Tapi apa yang kita cukup pasti ialah makam-makam ini menyimpan 1000 rahsia dan misteri dinasti China yang sudah lama meninggalkan kita, sekitar 2000 tahun yang lepas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.